Assalamualaikum semua, selamat pagi. So hari ni cikgu akan bincangkan dengan kamu sambungan soalan prapenilaian ya. Okey, kita mula dengan soalan 12. Okey. Okey, dalam soalan 12 ni adalah tentang topik nutrisi. Okey, di mana khasnya tentang ujian makanan lah. Okey, kita baca soalan. Raja 12.1 menunjukkan radas yang digunakan oleh Ramli untuk menjalankan ujian makanan. Okey, A. Namakan nutrien yang diuji dalam setiap eksperimen yang berlabel P, Q, R dan S. Okey, sebelum kita boleh namakan, kita kena faham dulu rajah yang diberi pada kita. Okey, untuk P, diletakkan sampel makanan. Okey, kemudian diletakkan ini apa? Kertas. Kertas turas. Okey. So, bila dia menggunakan kertas turas, bermakna nutrien yang terhasil. Okey, nutrien ni dalam erti kata yang lain adalah kelas kelas makanan. So, P adalah lemak lah. Okey, kemudian Q, kita tengok. Kita boleh cam kelas makanan yang terlibat adalah melalui penggunaan reagen Millen. So, bila reagen Millen, bermakna itu adalah protein lah. Okey. R pula, okey, dia menggunakan larutan Benedict. So, bermakna makanan R adalah daripada kumpulan glukosa. Okey. Sementara S pula adalah menggunakan iodin. So, bila gunakan iodin, bermakna ia adalah kanji. Okey. So, ejaan mesti betul, baru lengkap 4 markah. Okey. Seterusnya, soalan B. Sekiranya Ramli menggunakan kek sebagai sampel makanan, semua eksperimen P, Q, R dan S menunjukkan tindak balas positif. Garis positif. Okey, lengkapkan jadual 12 dengan menyatakan warna yang diperhatikan dalam setiap tabung uji Q, R dan S. Okey, pertama sekali dia kata semua tindak balas adalah positif. Bermakna dia memberikan perubahan warna lah. Maknanya ada perubahan. Okey. So, dalam Q menggunakan reagen Millen. So, pada akhirnya kita akan perhatikan merah. Warna apa yang diperhatikan? Merah bata. Okey, kalau R pada akhirnya, okey, mula-mula dia warna biru kan? Okey, kemudian bila dia positif, dia juga akan menunjukkan warna merah bata. Okey. Dan seterusnya S. Okey, S adalah menggunakan larutan iodin yang pada asalnya warna kuning. So, bila dia positif, dia akan menunjukkan warna biru tua. Okey, so cukup semua ni baru dapat 3 markah ya. Okey, kita pergi soalan C. Cartapai dalam Raja 12.2 menunjukkan analisis komponen bagi 3 makanan, iaitu A, B dan C. Okey, nampak? So, berdasarkan analisis komponen yang ditunjukkan di atas, makanan manakah paling sesuai untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang sihat? Okey, terangkan jawapan anda. Okey, sebelum kita analisis cartapai ni, okey, yang saya garis ni adalah idea utama dia, iaitu tentang pertumbuhan tulang dan gigi yang sihat. So, biasanya dia melibatkan vitamin apa? Vitamin D serta kalsium. Mesti antara A, B dan C ni mesti mengandungi vitamin D dan kalsium yang banyak. Okey. So, yang pertama sekali, kamu kena pilih makanan A, B atau C. So, kalau kita lihat di sini, makanan, okey, kita tengok. Kalau yang ni, vitamin D-nya banyak. Okey, vitamin ini. So, yang paling sesuai adalah makanan
Makanan B. Okey. Alright, so kita pilih makanan B kerana sebab apa? Sebab kandungan dia punya kandungan vitamin D dan juga kandungan kalsiumnya tinggi. Okey, so ini satu markah. Okey, markah yang kedua kena bagi tahulah. Kandungan vitamin D dan kalsium adalah paling tinggi. Okey. Baru dapat satu lagi markah. Alright. Okey. Itu soalan C ya. Okay, and then kita pergi pada soalan D. Enzim renin yang terdapat dalam perut menggumpalkan protein susu cair menjadi susu beku. Apakah kelebihan penggumpalan protein susu ini kepada bayi? Okay. So, kalau anda biasa experience baby, bila dia orang dah kenyang sangat, dia akan muak kan? Dia akan keluarkan macam ketulan-ketulan susu. So, apa kepentingan susu yang tergumpal ni kepada bayi? Okay, so susu ni adalah untuk menghalang supaya apa? Baby rasa kenyang dalam jangka masa yang lama. Okay, kita tulis macam ni lah. Menghalang bayi dari cepat lapar. Sebab itulah susu ditukarkan menjadi gumpalan susu. Maknanya susu dalam keadaan cecair kan, tapi dia akan menjadi pepejal. Okey, itu perubahan dia. Sebab tu bayi minum susu dia akan kenyang lah. Itu soalan 12. Okey. So soalan 12 ni total markah dia berapa? 7 per 10. Kira kamu dapat tak berapa per 10? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 13. Okey, semasa cuti sekolah, keluarga Farid bercadang memandu kereta mereka pulang ke kampung di Serdang. Sebelum bertolak dari Seremban, bapa Farid memeriksa tayar kereta dan mendapati bahawa bunga tayar kereta itu telah haus. Okey, kita garis ni. Bunga tayar kereta itu telah haus. Okey, bagaimana bunga tayar kereta ini menjadi haus? Okey, haus ni bukan maksud dahaga. Haus ni maksudnya menipis lah. Semakin menipis. Okey, menipis. Okey, kenapa? Apa cara yang menyebabkan bunga tayar menjadi nipis? Okey. Sebab berlakunya geseran antara bunga tayar dengan jalan raya. Okey. Pada waktu okey, geseran bunga tayar dengan jalan raya yang apa? Yang kasar dan panas. Okey. So geseran mesti ada poin geseran dan juga kasar dan panas, baru kamu layak untuk dua markah ni. Okey, itu yang menyebabkan tayar kereta menjadi haus. Okey. Seterusnya, soalan 13. Apakah langkah keselamatan yang perlu diambil sebelum bertolak ke kampung? Ini satu soalan. Okey, soalan yang kedua. Berikan alasan anda dan kesan yang mungkin sekiranya langkah itu tidak diambil. Garis dekat tidak. Okey, so yang pertama kamu kena jawab dulu. Apa langkah keselamatan yang perlu diambil? Okey. So yang pertama, tadi dia cerita tayar dia haus. Okey, yang pertama sekali tukar tayar haus. Okey. Dengan tayar baru lah. Okey.
Okey. So, lepas tu kamu kena cerita sebab dia. Ini baru markah yang pertama. Dua markah yang kemudiannya kena cerita sebab dan akibat lah. Kalau tidak menukar tayar tu. Kalau kita tak buat langkah keselamatan tu. So, tukar tayar haus dengan tayar baru. So, bermakna sebab apa? Sebab tayar haus kurang mencengkam mencengkam jalan raya. Okay. And then bila dia kurang mencengkam jalan raya, bermakna pemandu mungkin akan apa? Pemandu mungkin akan hilang kawalan. Okay. Itu dua markah lagi. Kamu kena, yang pertama, langkah keselamatan. Okey. Dua lagi adalah jika langkah tak diambil. Tak dibuatlah. Okey. Alright. So, itu adalah jawapan B. Okey. Dapat 3 markah kat situ. Semak ya. Okey. Soalan C. Apabila getah daripada tayar tertanggal, zarah-zarah getah yang sangat kecil boleh kekal dalam udara atau boleh dibawa ke saluran air yang berdekatan apabila hujan. Getah mengandungi logam berat seperti zinc dan kadmium, hidrokarbon, lateks dan sebatian yang mengandungi sulfur. Nyatakan dua kesan negatif yang mungkin bagi zarah-zarah ini terhadap manusia dan organisme akuatik. Okey, terangkan jawapan anda. So, 4 markah ya. So, yang pertama, anda kena terangkan kesan negatif. Okey, kesan negatif ini bermakna kesan buruk lah. Kesan buruk. Kesan buruk apa? Kesan buruk di mana getah ni larut dalam air. Getah larut dalam air. Yang dia cerita panjang-panjang tu maksudnya getah larut dalam air. So, apa dua kesan negatif dia? So, yang pertama, anda boleh buat zarah getah boleh masuk ke paru-paru lalu menyebabkan apa? Lalu menyebabkan asma atau lelah. Okey. Alright, itu kesan yang pertama. Yang kedua, anda boleh buat juga zarah getah yang larut dalam air menyebabkan apa? Hidupan akuatik. Macam ikan ke kan? Hidupan akuatik mati. Okey. So, itu dua kesan negatif lah. Okey, di mana kesannya asma atau lelah tadi tu kan? Lepas tu anda dah terangkan. Okey, sebab zarah-zarah getah tu masuk ke dalam paru. So, anda buat macam ni lah. Hidupan akuatik mati sebab dia zarah getah tu larut dalam air. So, anda layak untuk dapat 4 markah. Okey, so jawapan mesti ada kesan negatif. Okey, dan juga dia punya penerangan. Kenapa asma atau lelah tu boleh diperoleh? Sebab zarah getah tu masuk ke dalam paru-paru bila kita berrespirasi lah. Okay. Alright. So, itu soalan C. Untuk soalan D. Okay. Untuk soalan D, dia minta kita lakarkan. Tu dia. Okay. Rajah untuk menunjukkan kaedah yang anda gunakan untuk mengangkat roda yang terbenam di dalam lumpur. Okay. Sekali lagi, anda kena
Terangkan jawapan. Okey, ini dia punya situasi. Dia kata, dalam perjalanan pulang ke kampung, roda belakang kereta mereka terbenam di dalam lumpur. Nampak? Ni, terbenam di dalam lumpur. Okey, bagaimana anda dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah itu? Berikut adalah bahan-bahan yang dapat dicari. Dia dapat cari kayu pendek dan juga kayu panjang. Okey, kalau saya saya terfikirkan konsep apa? Konsep tuas. Okey, di mana macam kita nak buka tin biskut. Betul tak? Okey, kita kena adjust dia supaya dia terangkat ke atas, barulah kereta ni boleh bergerak. Okey. Alright, so saya lukislah kereta saya. Okey. So yang ni terbenam lah dalam lumpur. Lebih kurang lah kan. Nanti kamu lukislah lawa-lawa, kamu pandai lukis kan. Okey, so lepas tu saya akan letakkan saya punya kayu panjang. And then di bawahnya ada kayu pendek. Kita sendai kat bawah. So ini, bila lakar ni kena ada label kayu pendek, kayu panjang. Okey, lepas tu kamu pun lukislah orang duk pegang. Okey. Alright. So itu adalah lakaran saya lah. Bagaimana saya nak mengatasi masalah itu. Okey. Alright. So penerangannya, okey, perlu diingatkan di sini markahnya hanya satu. Okey. Tapi dalam satu markah ni mesti ada lukisan dan juga label. Kalau tak label, tak dapat satu markah. Okey, kamu hanya lukis, kita tak beri markah. Kena ada label. Okey, seterusnya bahagian penerangan. Okey. Kita akan cerita dulu cara dia. Di mana kayu pendek diletakkan di bawah, manakala kayu panjang di atas. Okey, kayu pendek diletakkan di bawah. Maksudnya bertindak sebagai fulcrum. Kejap bertindak sebagai fulcrum lah. Okey, manakala kayu panjang adalah sebagai daya. Okey. So dengan itu, ini satu markah ni. Okey, dengan itu kurang daya diperlukan untuk apa? Untuk mengangkat roda kereta itu. Okey. So itu dia menggunakan konsep tuas, iaitu tuas apa? Tuas kelas pertama. Di mana bebannya adalah kereta lah. Kayu pendek akan jadi fulcrum. Sementara kayu panjang adalah daya. Okey. Alright. Seterusnya soalan 14. Okey, Peter menyertai perkemahan pengakap di Taman Negara Pulau Pinang. Rajah 14.1 menunjukkan aktiviti yang dijalankan semasa perkemahan itu. Unggun api dihidupkan untuk mendidihkan air. Okey. So, bila ada proses pendidihan ni, makna kata kita soalan ni topik apa? Topik haba lah kan? Alright. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Proses pendidihan air melibatkan pengaliran haba semasa pemanasan. Prinsip pengaliran haba yang terlibat pada cerek. Okey, kalau cerek adalah apa? Kondaksi, perolakan atau sinaran?
Okay, so jawapannya adalah kondaksi sebab haba tu dipindahkan kepada pepejal, nampak? Okay, so kondaksi. Air dalam ceret akan mengalami perolakan. Alright. Sebab dia akan dipanaskan secara menyeluruh. Okay. So, nyatakan persamaan dan perbezaan prinsip pengaliran haba yang dinyatakan. Okay, so yang ini anda kena nyatakan persamaan dan perbezaan kondaksi dan juga perolakan. Okay, so yang pertama kita buat dulu. Yang pertama kita buat persamaan. Okay, yang pertama, keduanya adalah memerlukan medium. Memerlukan medium untuk pengaliran haba. Untuk pengaliran haba. Okey. So kena ada menerusi cecair, kena ada menerusi pepejal. Okey, adalah memerlukan ini saya tulis ini, memerlukan medium untuk pengaliran haba. Okey. So yang kedua, apa persamaan dia lagi? Tidak berlaku dalam vakum. Okey, so tidak berlaku dalam vakum. Okey, vakum ni apa? Vakum ni adalah keadaan di mana tiada zarah. Sebab tu kat angkasa lepas keadaannya vacuum. Vacuum di mana kalau kita pergi sana kita akan terapung. Tak ada pepejal. Dan kita tak akan dengar sebarang letupan pun dekat angkasa lepas. Okey, dekat bumi ni kalau kita dengar, takutlah kita kan. Okey, nombor 3. Kita buat perbezaan pula. Dalam kondaksi, haba dipindahkan melalui getaran, manakala perolakan, haba dipindahkan melalui bendalir yang bergerak. Okey, so kita buat kita buat kotak lah. Boleh buat kotak kan? Okey, kita buat kondaksi, perolakan. Zarah haba dipindahkan. Cara pemindahan haba. Okey, ini yang pertama. Perbezaannya zarah zarah bergetar. Haba tu dipindahkan melalui zarah yang bergetar antara satu sama lain. Tapi kalau perolakan, sebab melalui pergerakan bendalir. Okey. Okey, cara pemindahan pergerakan bendalir. Yang ini melalui zarah yang bergetar. Okey, itu perbezaan yang pertama. Okey, perbezaan yang kedua. Okey, pembentukan arus. Okey, arus. Okey, dekat konduksi ada tak pembentukan arus? Tiada. Manakala perolakan ada pembentukan arus. Arus ni macam mana? Kalau kita didihkan air, kan sebab bahagian panas akan pindahkan haba kepada bahagian yang sejuk kan. So maksudnya inilah arus dia macam tu. Tapi kalau kondaksi dia tak ada. Dia tak ada pergerakan arus ni. Hanya perolakan sahaja yang ada pergerakan arus tadi. Okey. So yang 1, 2 persamaan. Dan yang ini adalah perbezaan. So 4 markah ni 2 untuk persamaan, 2 untuk beza lah. Baru dapat 4 markah. Okey, ataupun anda boleh buat juga 1 persamaan, 3 perbezaan pun boleh. Okey. Tapi kalau anda buat semua 4 persamaan, tak ada markah lah. Kita akan ambil 2 sajalah. Okey. So, soalan C. Berhampiran laut, Peter berasa angin sejuk dari laut bertiup menghala ke darat.
terangkan bagaimana situasi ini berlaku. Okey, so kalau nak ikutkan ni, ini adalah Bayu apa? Okey, Bayu laut kan? Okey, so yang pertama sekali, anda kena terangkan pasal Bayu laut lah. So yang pertama, pada waktu siang. Okey, pada waktu siang, okey, Bayu laut tu, Bayu darat ni. Okey, kamu kena pasti sendiri. Saya tak nak beritahu lah. Okey, pada waktu siang, darat menjadi panas, kan? Lebih cepat daripada laut. Okey. So, poin yang kedua. Lepas tu, udara di atas darat menjadi panas. Kurang. Sebab apa? Dia kurang tumpat. Kan? Bila dia kurang tumpat, dia akan naik ke atas lah. So, udara yang lebih sejuk buat apa? Udara lebih sejuk akan bergerak ke bawah. Okey. So, dia macam ni lah. Yang sejuk akan naik ke atas dan yang bawah akan bergerak. Yang berat akan bergerak ke bawah. Okey. So, itu tentang Bayu apa? Cari dia berlaku pada waktu siang sahaja. Okey. Alright. Seterusnya, soalan last sekali. Okey, di mana anda dikendaki melakar rajah untuk penyah garaman suria. Maknanya dia nak hilangkan garam lah. Penyah garaman suria di ruang di bawah dan terangkan bagaimana alat itu berfungsi. Okey. So, bahan yang dibahagi kat kita ada plastik lutsina, kita ada getah, kita ada bekas besar, cawan dan batu. Okey. So, kenapa dia nak buat penyah garaman suria ni? Sebab mereka nak minum air. Dia pun nak tulenkan air. Okey, so kita tak nak minum air garam kan? Kalau minum air garam, akan ada banyak konsekuensi yang tak baik lah untuk kesihatan. So, caranya, okay, kita akan letakkan bekas tadi. Okay, lepas tu, kita akan letakkan plastik. Kita akan ikatkan plastik tu dengan getah. And then, kita akan letakkan okey, sebelum tu kita kena masuk air laut lah. Air laut. Okey, lepas tu kita letakkan mana? Kita akan letakkan di dalamnya adalah apa? Kita akan kita letakkan cawan So, nanti air bersih tu dia akan turun kat sini lah. Dia akan keluar bekas kita tadi tu. Okay, so kita akan balut ni plastik. Okay, lepas tu kat dalamnya kita akan letak batu sebab kita nak bagi berat kan. And then di dalamnya kita akan letakkan cawan lah. Cawan. So, faham tak? Dia macam seolah-olah dia... Okay, so ni matahari. So, matahari ni panas. So, dia akan menyebabkan berlakunya penyejatan. Tapi somehow, bila kita tutupkan permukaan yang tertutup, dia akan jadi kondensasi kat dalam permukaan ni. So, air tu dia akan masuk ke dalam cawan. Air bersih. Okay, so kita tak akan dapat air garam. Inilah proses penyah garaman. Okay, so penerangannya, wap air tersejat
dari air laut dan terkondensasi di bahagian bawah plastik. Di bahagian bawah plastik. Okey, so titisan air akan jatuhlah. Titisan air jatuh ke dalam cawan. Nanti kita boleh cuba. Atau anda boleh cuba sendiri. Pergi ambil air laut. Okey, cuba buat ni. Macam ni. Okey. Alright, so itu sekian sahaja untuk soalan 12, 13 dan 14. Okey, so selamat menyemak. Apa-apa soalan anda boleh PM cikgu ya. Okey, terima kasih semua.